Melaka tu luas tak tahu nak punya. Sebab Melaka banyak ke? Ada Melaka Pindah lah, Batang Melaka lah, Sungai Melaka lah. Jadi tak tahu nak hantar ke mana. So kalau ada nanti Cik Haji Muhammad Syuib ni bagi tahu saya sebab saya dah reserve buku untuk kamu ni. Right. So insyaAllah kita mulakan kelas kita pagi ni ya. Okay, selamat datang ya. Kita dalam sesi yang kedua. 20 Mac. Sesi yang ketiga nanti kita kena buat agreement sama ada 10 hari bulan ni 2 minggu sekali. Okey ke tak okey. Bagi mereka yang belum lagi download electrical tools, saya berharap supaya download. Right, ya. Hari tu kita stop dekat page berapa 28 kah? Siapa ingat? 28 kot. 26, 27, 28. Mungkin kat sini page ni. Right? Haji, yuran kelas ni macam mana? Oh, yuran kelas tak ada ya. Sikun. Thank you. Takat ni yuran kelas ni tak ada lagi lah. Kita buat lebih pada FOC tu lah. Tengoklah macam mana kan. Kalau saya tak mampu esok kamu bagi ya. Saya mampu lagi ni insyaAllah. Right. Buku saya telah hantar ya. Semua yang order buku ni saya telah hantar. Right. Saya dah hantar. Kemudian ada balance beberapa orang lagi yang baru order kemarin ataupun sehari sebelum tu. Saya belum dapat hantar sebab semalam adalah hari Jumaat. Hari ni hari Sabtu saya busy dengan kelas ni. Dan insyaAllah besok saya akan post. Dan mungkin kamu akan dapat 2-3 hari lagi. Balance. Ada lagi 3 ataupun 4 buku saja lagi. Macam Cikgu Kamaru tadi nak order lagi banyak. Kalau kena kumpul balik baru saya boleh reprint. Sebab apa nak reprint banyak-banyak sekali saya pun tak mampu ke nak bayar dekat printer tu. Jadi kena buat sikit-sikit. InsyaAllah. So kelas kita hari ni kita sambung dengan menggunakan buku biru, buku hijau ataupun buku merah lah. Right kebanyakannya ada di situ. Right. Dan di samping itu ada juga rujukan-rujukan daripada buku yang lain. Seperti mana buku siapa yang pernah menghadiri PDPS 1 dulu ni. PDPS 1 level 1. Ini kita akan gunakan hari ini juga sebagai rujukan. Right. Allah banyak sangat masuk ni. Jadi itu yang payah ni. Kita bercakap, mereka request masuk. Jadi terpaksa juga nak pergi. Right. Okey. Yang pertama saya nak cakap dekat sini. Kan. Katakan kalau kita ada transformer kita. Ni, transformer. Transformer kita ni kalau kita tengok dekat sini, kita kena perhatikan dia punya specification of this transformer ya. Untuk kita nak buat protection ni, dia kena belajar daripada asas dia banyak Bukan protection tu hanya sekadar testing. Itu sebahagian daripadanya. Tapi kita kena belajar daripada fault level, analysis fault level, phase fault ataupun phase to ground, phase to earth, phase neutral. Kemudian kita pergi kepada buat coordination study ataupun coordination dan juga discrimination. Kan? So tujuan kelas kita ni, kita nak buat more on maintenance. Kita tak buat testing. Testing tu ada tester. Bermakna dia kalau kita ada difficulty dekat tempat kerja kita, suddenly your relay is straight. Right? Your relay is straight. Kita boleh gunakan kaedah yang apa kita cuba bincang dekat sini untuk menyelesaikan masalah ya. Saya dah cuba bantu kawan-kawan saya di kilang-kilang tempat saya bekerja ataupun di kilang-kilang yang lain, right? Menyelesaikan masalah relay ni. Sebab kalau kita nak buat cara detail, cara meluas relay, kita kena buat study. Yang ni kita gunakan kitab, MATLAB ke ataupun SKM ke. Tetapi di sini kita gunakan lebih daripada hands-on calculation saja. So hands-on calculation ni membantu kamu untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja kamu. Untuk satu level ataupun 2 level.
Tapi kalau kita nak kira secara besar, daripada TMB 132 kV, 33 kV, jatuh pada 11 kV, turun kepada 415 volt, itu kita gunakan sistem. Kita kena calculate gunakan sistem. Tetapi, tolong off mic ya, siapa yang tak kata tu ya. Tetapi, jika kita nak buat maintenance, performing the maintenance, penyelesaian masalah tempat kerja kita, kita menggunakan kaedah hands-on calculation ni. So, itu yang saya nak bincangkan dekat sini. So, sebelum kita pergi detail lagi untuk buat relay study coordination, kita kena faham apa yang ada dalam sistem kita, network kita, apa yang terpasang. Contoh dekat sini ni, saya tengok dekat sini, saya tunjuk dekat sini adalah sebiji transformer. Kamu semua dah buka page ni ya. Page 30. Sebiji transformer ni. Transformer ni, ini specification. Right, specification. Datang daripada primary, masuk delta, kemudian pergi pada star. Rated voltage tak kira. Dalam relay ni dia tak kira. Voltage rendah ke, voltage tinggi ke, voltan lebih tinggi ke, ataupun medium voltage. Dia punya cara kira, fungsi dia adalah sama saja relay ni. So for example, this transformer dia rating 6.6 kV. 6.6 kV 0.433 volt. 0.433 ni kV ya, ataupun 433 volt. 433 volt ni adalah dipanggil open voltage ya. Transformer apabila is not connected dengan load, circuit breaker is open, voltage dia 433. Ataupun sekarang ni 420. Tetapi apabila kita close the circuit breaker, supplying the load, voltage ni akan jatuh. So voltage akan jatuh pergi kepada 415 selalunya. So 415 ni kita namakan sum voltage, susut voltan pada beban. Right. So kita boleh kira dengan menggunakan percentage impedance dekat sini. So penting bagi kita protectionist, kita faham yang ni. Kan voltage, MVA dan Z%. Every transformer ada Z%. Kalau generator dia ada reactance. Right. Kalau generator dia ada reactance. Tapi kalau transformer dia ada apa? Ni. Z impedance. Z% impedance ni dinamakan juga sebagai voltage impedance. Voltage impedance. Ada orang panggil voltage impedance. Right kan? So, kita boleh gunakan Z% ataupun voltage impedance ni untuk menyelesaikan beberapa masalah lah. Kan? Beberapa masalah. Kalau kamu menghadiri kelas saya pada level 1 dulu dan juga level 3, saya dah bincang pada kamu banyak benda-benda berkenaan dengan Z% ataupun voltage impedance ini. Apa kita guna, di mana kita guna ya voltage impedance ni. Right. Jadi bagi yang baru nak masuk ni, kita bertanya jika kita kurang arif ya, kurang arif. Setiap transformer dia ada Z% impedance dia. Biasanya kalau transformer TMB kita tengok 5 kVA, 6 kVA tu dia impedance dia lebih kurang 4 point something lebih lah percentage dia. Lagi besar dia transformer tu MVA, lagi besar dia punya impedance. So kita akan gunakan DC impedance untuk calculate apa? Calculate voltage drop. Calculate apa? Calculate dia punya I short circuit. Right. So I short circuit, apabila kita nak kira I short circuit ni, kita kena buat analisis. Right? Kita kena buat analisis. Analisis kita kena faham dari mana berlakunya fault. Right. Daripada mana berlakunya fault. Nanti saya buka new slide. Okay. Duplicate. Okay. Allah, ke mana pula ni? Silap tekan ni. Keluar gambar sama lagi, hilang gambar ni kapal, Pal. Cek pagi admin kan. Where is my Kejap. Pal. Lekas ni hilang gambar ni ke mana ni? Gambar presentation ni hilang. Kejap, 1 minit.
Ni. Okey. Okey, minta maaf sebab kita tak berapa pandai sebenarnya main dengan Google Meet ni. Kena panggil assistant. Jadi assistant tu anak dia duduk kat dapur kat mana kena serkah panggil baru dia mari. Right. Minta maaf lah. Slow-slow belajar insya-Allah boleh pandai kot. Kan. Okey, saya cuba nak lokis dekat sini sikit. Right. Katakan kita ada dengar semua insya-Allah Okey, katakan kita ada source generator. Right, generator. Dan generator kita ni, apa purpose of generator? Generate the power generate the power. Right. So bila dia generate power, dia akan hantar power. So daripada generator ni dia menghantar power, kita nama dia sebagai sending kita send the power. Kita send the power. Kita send the power to the distributor ataupun to the distribution system dengan menggunakan transmission system before kita dapat the power. So daripada generator mungkin kita ada transformer, stepping up transformer, dan mungkin kita ada certain degree of power. Katakan generator kita ni generate 11 kV. Then kita generate, kita transmit, kita hantar 132 kV. Contoh. Then from 132 kV kita step down lagi. Step down balik kepada 33 kV. 33 kV. And from 33 kV ni kita step down. Pergi kepada 11 kV. Then daripada 11 kV ni kita further step down pergi kepada low voltage. Low voltage 400 volt. 400 volt. So along daripada sending end, ini daripada sending end. Banyak yang kena emit ni. Right. Okey, yang ini kita panggil sending end Sending end. Sampai kepada low voltage ni kita panggil receiving end. Kita panggil receiving end. Receiving end. Sebenarnya along the road tu, dia banyak receiving end and banyak sending end. Right. Kalau generator sending end, this transformer, they receive and they sending. Receive and sending. Receive and sending. Receive and sending. Basically on the primary they receive and on the secondary they sending. And throughout the network tu ada banyak impedance. Kan? There is along the way ni ada impedance. Z. Impedance. So transformer ada impedance. Transformer impedance dia kita panggil Z%. Generator impedance dipanggil reactance dia R. Sama ada R-1, R2, 2 ataupun X saja reactance. Right. Yang satu ni kita panggil dia untuk X guna ID yang mikrofon ni. Okey, X ni kita namakan dia sebagai untuk guna ID off guna ID tolong off. Tidak ada gangguan tu. Okey. Ada 3 X dekat ni ataupun kita panggil reactance pada generator Ada 3. Sebab tu kita operate generator kita ada tengok dia punya operating state dia. Kan? Jika berlaku fault kita berlaku pada 2 state, iaitu satu kita panggil subtransient. Subtransient. Right. Subtransient ni reactance dia 1 koma. Then dia panggil transient. Transient. 2 koma. Dan yang ketiga, dia panggil steady state. Steady state. Steady state. X saja. So, jika berlaku fault, kena tengok. Ketika berlaku fault, kan? So, reactant dia bergantung kepada reactant.
Right. The lower the reactant, ingat benda-benda macam ni macam Ohm's law juga. The lower the reactant, the higher the fault current lah. The higher the reactant, we limit the fault current become smaller. So that's why ketika berlaku first fault, if the fault is close to the generator, kalau fault tu close dengan generator, the fault current is very high. Dia akan jadi high. So kalau fault itu berlaku jauh daripada generator, the fault current akan become very low. Because why? Along the way dia ada banyak impedance. Banyak impedance. So kita kena analyze. Kita kena buat basic analysis on the fault level. Sebab fault mungkin boleh berlaku dekat low voltage dekat sini. Mungkin boleh berlaku dekat 11 kV. Mungkin boleh berlaku dekat 33 kV. Mungkin boleh berlaku dekat 132 kV. Atau mungkin boleh berlaku dekat generator terminal itself. Right. Itu fault. So, tetapi jika berlaku fault dekat low voltage here, dekat sini berlaku fault dekat low voltage, the fault current to flows directly from the generator to the fault point. Dia akan flow, dia akan flow macam air terjun jatuh from the generator to the fault point. So kita kena buat analyze along the way tu, the impedance tu kita kena kira. In order kita nak calculate what is the fault level berlaku pada low voltage. Tetapi disebabkan kita belajar setakat ini saja, 33 kV ke bawah. 33 kV ke bawah, di bawah 33 kV, kita namakan dia sebagai distribution system Lebih daripada 132 and higher sampai kepada 500 kV, kita nama dia sebagai transmission system. Transmission system voltage. Right. So, daripada 33 kV ke atas tu, terlalu besar. Ini, dia pull, terlalu besar. Kita nama dia sebagai infinity bus, terlalu besar. Jadi, kita tak perlu ambil tahu sampai atas itu, sebab itu belong to TMB Let TMB yang taking care. Kita jaga kilang kita, normally kita tengok 33 kV and ke bawah. Bila involve 132 kV, kita kena involve banyak dengan TMB. Right. So hari ni insyaAllah kita akan cuba buat analisis fault level. Kita akan cuba buat analisis fault level berdasarkan beberapa method. Dia ada lebih kurang 3 atau 4 method. Kita boleh kira fault level. Fault level ni unit dia adalah MVA. Saya selalu panggil MVA fault. Right. Transformer pun dia ada unit juga MVA. Tapi transformer MVA saya namakan dia sebagai MVA rated. Right. Jadi ada MVA rated, ada MVA fault. In between kita ada Z%. Dan kita ada voltage level. Voltage. Right. 33 kV, 11 kV. Z%, berapa persen katakan? 5% katakan. Ini kita akan consider untuk nak calculate kita punya fault level. Right. Okey, sekarang ni fault level. So contoh Contoh, kita gunakan method yang paling simple sekali, kita gunakan MVA method. Right. Allah, banyak pula yang masuk sekarang ni Dan Cik Usman masuk. Right. Satu, kita boleh gunakan ohmic method. Nak buat assessment. Ohmic method. Yang kedua, kita boleh gunakan current Current. High full load. Nak calculate dia. Yang ketiga, kita boleh gunakan apa? MVA method. Yang keempat, kita boleh gunakan base ZPU. So, ini kita boleh gunakan untuk buat assessment of the fault current. But, dalam kita punya discussion hari ini dan seterusnya,
kita akan fokus dengan menggunakan MVA method. MVA method is the simplest method yang kita boleh gunakan, hanya bawa satu kalkulator dan lihat data-data yang tercatat pada nameplate transformers, kita boleh calculate. Right, kita gunakan MVA method. The other method also boleh digunakan. Kalau kamu ada buku protection level 1 daripada saya dulu, dalam tu saya ceritakan pada kamu PU method, ohmic method, MVA method dan juga current method. Semua ni diceritakan. Tapi kita nak cerita balik semua tu mengambil masa yang panjang lah kan. Kan 2 hari belajar itu saja. Jadi hari ini kita gunakan MVA method. MVA method simplest method, ataupun sang konsultan katakan is hands on ataupun calculator method lah. Right. Contoh Contoh kalau saya ada satu perpasangan. Yang di atas ke atas ini kita panggil infinity, infinite bus. Kan? Higher bus higher daripada 33 kV, 132 kV, 275 kV and above, kita gunakan infinite. So kita base pada 33 kV ke bawah saja. Katakan saya ada satu transformer, right? Transformer, then this transformer is 33 kV 11, then saya ada lagi satu transformer dekat sini, 33 11, 420 volt. 420 volt. Right. So, fault katakan kita boleh berlaku dekat sini. Fault. Phase fault. Kita fokus pada phase fault. So, ingat. Bila berlaku fault, the fault current flow daripada source. Fault current flow daripada source. Melalui impedance along the way. Sampai kepada fault point. So, ini kita panggil fault point. Fault point. So, kalau kita tengok daripada bawah, kita lihat daripada low voltage pergi ke atas. Kita tengok low voltage pergi ke atas macam ni. Fault. So, kita kena buat assessment what is the fault current berlaku kepada bawah. Dan kita kena kira reflection the fault current. Kalau berlaku fault dekat low voltage, what is the reflection pada 11 kV? Itu kita panggil reflection. Kalau kita katakan contoh kita ada di transformer, kamu bawa kalkulator, saya ada kalkulator tapi kamu tolong kira jugalah. Katakan kita ada dekat sini is berapa? 2 MVA. 2 MVA 4%. Contoh saya ni. Nothing is right. Sebab data-data yang saya bagi kat ni hanya untuk learning purpose saja. Right. So, fault berlaku dekat bawah. Dekat low voltage. So, kita nak kira sekarang berapa nilai fault level berdasarkan pada MVA. MVA method. Dan I would like to express dekat sini, MVA method ni hanya good untuk fault yang berlaku close to the transformer. Terminal. Iaitu fault yang berlaku close to terminal. Sama ada terminal generator ataupun terminal transformer. Kita boleh gunakan, very good dan gunakan MVA method. Tetapi jika fault berlaku away daripada generator ataupun transformer punya terminal, lebih baik kita gunakan PU method ataupun kita gunakan ohmic method. Sebab apa? Along the way tu ada kabel. And kabel juga ada impedance. So we have to calculate the impedance of the cable and kena campur sekali. So simple, kita buat yang simple dulu. Nanti later kita boleh expand gunakan ohmic method, kita buat kabel dan sebagainya. Right? So in this class kita pergi yang simple dulu sebab masa kita adalah terhad. So, kalau kita tengok dekat sini ni, 4%. 4% ni adalah dia punya apa? Dia punya Z impedance.
Right, Z impedance. So, the Z impedance, kita tengok, Z impedance dekat sini, dia memainkan peranan penting nak tengokkan berapa drop dan juga berapa fault berlaku. Contoh, kita boleh calculate dekat sini 2 MVA, kita boleh cari what is I full load. I full load bersama dengan 2 MVA divided by square root 3 multiply by 420 ataupun 400 watt. Kita ambil dekat base ni, dekat apa? Dekat bus orang ni dah jadi 400 watt. Sebab ada circuit breaker kita exclude. Kalau open circuit 420. Tapi disebabkan kita berlaku dekat bus, kita gunakan 400. Tetapi kalau kita buat assessment dekat transformer dekat sini, kita berdasarkan 420 watt. Ingat tu Kalau kita buat selepas pada circuit breaker, kita gunakan 400 watt ataupun 415. Tapi kalau berlaku close terminal before the circuit breaker, open circuit, right? So kita gunakan 433 watt ataupun 420 watt. So kalau berlaku dekat terminal 420, tapi berlaku dekat bus adalah 400 watt. Ini kena faham. Kena faham alright. So in this case sebab dia berlaku dekat bus, so kita gunakan dekat sini adalah 400 watt. 400 watt. So sabuan boleh kira, boleh dapat berapa kita punya full load dekat sini. 2 MVA exponent 6 bahagi dengan 1.732 kali dengan 400, you got 2886. 2886 ampere. This is I full load. Right? I full load. Then from this I full load, kita boleh calculate what is dia punya IKA. Daripada I full load ni kita boleh calculate berapa IKA dengan menggunakan kaedah I full load. So, what is dia punya IKA? IKA mean is short circuit Short circuit. So, IKA kita ambil full load. I full load divided by Z percentage tadi. Berapa? 2886 divided by berapa persen? 0.04. Right. 2886 divided by 0.04. Kita dapat 2886 bagi 0.04. Kita dapat 72 KA. Betul tak? Ada orang boleh verify tak? .1. Betul? Ada orang kira? Ini kita boleh bahagi. Betul. Okey, kita dapat 72 KA. Tapi this is for the purpose of calculation saja. In the real world, dekat 415 selalunya kita limit the fault level kita pada berapa? 20 KA ya kan? Selalu kan? Kalau KMB dia limit 20 KA, filler dia tu 20 KA. Tapi kalau kilang kita ikut suka kita lah. Berapa KA yang kita nak pasang. Right. Kalau KMB biasanya low voltage dia limit 20 KA. Kan? Dia limit 20 KA saja. Dia tak pergi besar-besar. Kalau pergi besar, dia kena spend a lot of money nak beli kabel, bus bar dan sebagainya. Right. Ini for the purpose of calculation saja. Right. Real life pula. Dan ini satu kaedah. Kita dapat dia punya KA. Pada KA kita boleh transfer cari berapa dia punya fault level. Fault level. Fault level maksud dia dalam bentuk MVA. Right. Fault level dalam bentuk MVA, short circuit current dalam bentuk ampere. So, what is the fault level? MVA kan? MVA. Berapa formula MVA? I multiply by dengan V kan? MVA betul tak? Dan kita boleh dapat what is the fault level kita ni, kita boleh calculate dia dengan menggunakan what is kita punya I 72 KA multiply by the wattage. Wattage kita adalah 415. 72 multiply by 400
28 MVA. Betul? MVA fault. Ni kita punya level MVA fault. Some of kamu punya instrumen ataupun switchgear dulu dia rated dalam MVA fault. But nowadays semua gunakan dalam bentuk KA. Dia tak gunakan lagi dalam bentuk MVA. Tapi for the purpose of calculation, kita kena calculate kan MVA dan juga short circuit. Satu kaedah. Dan kita pergi lagi satu kaedah MVA fault. MVA. So, untuk kira MVA, right? Saya buka slide baru. Okay. Mana ni? New slide. Right. Kita draw balik kita punya transformer tadi. Transformer kita 2 MVA 33 kV 11 kV kan. Kemudian sorry ni saya tak nyatakan tadi. 400 volt here 11 420 volt 4% 2 MVA, right? Tadi dengan transformer. Okey kan? Now fault berlaku tempat yang sama, and now kita gunakan MVA method. MVA method bermakna first kita kena cari berapa what is dia punya MVA fault. So MVA fault is equal to MVA rated divided by Z%. Ni, part ni. So MVA rated kita 2 MVA divided by 0.04. Kan? So kita dapat 2 exponent 6 divided by 0.04. Tadi kita calculate dapat berapa ni? Nanti ni saya kena verify balik kejap lagi. Right Okay. Tak apa, saya ambil yang ni dulu, MVA method 0.04. So kita dapat dekat sini 2 exponent 6 bahagi 0.04, kita dapat berapa MVA kamu dapat? $50. Betul? Dapat 50 MVA fault. MVA fault. 50 MVA fault. Betul kan? Cikgu Kamarul, betul tak? Bagi. So 50 MVA fault. Therefore kita nak calculate what is dia punya I short circuit. I short circuit jawapan dia mesti dalam KA. So KA ni kita ambil 50 MVA fault, 50 MVA fault divided by square root 3 multiply by voltage. Right. So what is the voltage yang kita ada? 1.732 multiply by the 400 volt. Fault dekat low voltage 400 volt. So bahagi 1.732 multiply 400. So kita dapat 72 kA. kA. Sama ni kan? Ni. Sama. 72 kA. Right?
So, kita dapat second method iaitu gunakan MVA method. Kita boleh dapat MVA fault dan juga 72 KA. Yang ni mungkin ada kesilapan calculation dekat ni. Square root 3 72 multiply by 1.7 72 multiply 1.732 kali dengan 400. 49.8 sini minta maaf. 49.8 50 lah. 50 MVA. Betul. Right. So dua kaedah kita boleh kira sekarang. Dengan gunakan full load current ataupun kita menggunakan MVA method. Okey, boleh ikut semua? Sebab dalam pelajaran kita akan datang ni, kita gunakan buku hijau kita ni, semua kita gunakan kaedah MVA. Okey, boleh Right. JI apa tu? ISC. ISE. Short circuit. I short circuit. Terima kasih. I short circuit Jawapan dia mesti dalam KA. Right. Okay. Then kita tengok. Ini kita tengok dekat sini. Ni kita kena belajar dekat sini. Alright. Fault. Satu feeder, same level of voltage. Ada fault boleh berlaku different in the voltage. Kalau fault dekat sini 415 volt, 415 volt ataupun 400 volt, berlaku dekat 400 volt. Tetapi current yang berlaku ni ketika ni adalah 72 kA. Ni short circuit current ISC. Full load kita tadi adalah 2886. I full load 2886M. Right. So apabila kita nak kira I full load, selalunya apabila kita kira I full load, kita akan berdasarkan pada berapa MVA transformer tu. Bahagi dengan voltage. So kalau kita nak cari voltage pada 11 kV at 11 kV, I full load at 11 kV, selalunya kita ambil 2 MVA divided by square root 3 multiply by 11 kV. Right. Okay. So kalau kita calculate tadi kita dapat 2 exponent 6 divided by 1.732 multiply by 11 exponent 3, kita dapat 104M. Betul? Ini on the high voltage side. Ini normal calculation, normal flow. Tetapi jika berlaku fault, kita tak akan calculate macam ni. Kita gunakan reflection, gunakan dia punya ratio. Sebab transformer kita ni adalah 11 kV to 420. 11 divided by 420, kita dapat ratio dia adalah berapa? 11,000 bagi dengan 420, ratio dia adalah 26. Right. Ini ratio dia. Ratio ni adalah 26. The ratio 11 bagi 11 kV divided by 420 11 kV divided by 420, kita dapat ratio dia 26. So apabila kita nak cari voltage, cari current sebelah 11 kV, kita ambil yang current yang kita calculate on the low voltage, kita gunakan ratio. So what is the high voltage current? I at high voltage is equal to, kita ambil current tadi 2886 multiply by 420 bagi dengan 11,000.
11 kV. Kita dapat berapa? 2886 multiply by 420 bagi dengan 11,000. 110 M. Right, 110 M. Betul. Tadi okey kita calculate full load tadi 11 kV kita dapat 104. Kan? So kita gunakan kaedah ni, kita panggil dia reflection. Ambil calculate daripada low wattage bagi kepada high wattage HV, kita nama dia sebagai reflection. Ini kita gunakan banyak nanti. Reflection. Contoh lagi saya bagi, kenapa kita gunakan reflection? Kenapa kita gunakan reflection? Sebab nanti kita nak calculate fault. Kita nak calculate fault, kita gunakan banyak kaedah reflection. Kadang-kadang komputer ni tak masalah juga ni, tak dipakai dia atau apa nak molek. Tak pandai. Discard keep. So contoh saya ambil contoh lagi. Saya buat lagi satu new slide baru. New slide. Right. Katakan saya ada satu transformer. Berlaku fault di sini. Right. Berlaku fault dekat sini. Katakan fault kita kat sini. Transformer kita adalah 11 kV. 420 volt. Fault kita 72 kA. M. Transformer tadi. Impedance kita adalah 4%. Right. Rating dia 2 MVA. Transformer tadi. So kita nak cari contribution. The fault current datang daripada source. Ni source. Berlaku fault, dia akan flow. Flow to the fault point. To the fault point. Right. So berapakah contribution fault current on the high voltage side? So kita kena calculate gunakan reflection. Reflection. So reflection, kita buat macam kira tadi. Okay, ISC at 11 kV. Contribution dia adalah 72 kA, kan? 72 kA sebelah atas. Bila dia sebelah atas 11 kV, current kita akan mengurang. Higher the wattage, fixed power current akan kurang, kan? So 72 kA sama je multiply by the 420 volt bagi dengan 11 kV. So 72 eksponen 3 bagi dengan 72 eksponen 3 kali 420 bagi dengan 11 kV. Kita dapat berapa? 2.7 kA. Betul tak? 2749. 2.7 kA. So, contribution fault dekat sini adalah 2.74. 2.74 KA. 2.74 KA. Right. Ini contribution daripada sebelah side. Jadi kalau kita ada nak pasang relay dekat sini, CT dan relay, dan di sini pun ada CT, dan sini ada relay, low voltage, katakan ini relay A, dan sini relay B. Relay B mesti berdasarkan kepada fault current 72 kA. Dan relay A mesti berdasarkan pada
fault current reflection daripada 72 kA tadi. Kalau saya calculation saya betul macam tu Kamu tolong verify sebab saya ni seorang-seorang dekat sini kan. Assistant tak ada. 72 72,000 multiply 420 bahagi 11,000. Kamu dapat 2.74 kA. So mesti delay kita berdasarkan 2.74 kA. Right. Load 2886. Load dekat sini load I full load 2886 M. Deflection ke atas tadi kita dapat berapa? 110 M. 110 M. High voltage. High voltage kita dapat 11 kV 110 M. Ni. Right Ni kita kena pandai kira macam ni lah. Sebab protection kita kena gunakan banyak reflection. Kan? Sebab fault current ni dia berbeza-beza. Mungkin boleh berlaku 50. Mungkin boleh berlaku kurang daripada 50. Mungkin boleh berlaku 70. Mungkin berlaku 10% 10 kali ganda saja. Mungkin 20 kali ganda. Mungkin 30 kali ganda. Jadi jika berlaku dekat sini katakan 2886, jadi kita select city yang sesuai. City yang sesuai 2886 kita calculate bagi 1.2 kita dapat 3,500. The best city kita choose kat sini 3,500 M. Right, stroke 1 M katakan. Ini city. Right, city. 3,500 bagi dengan 1 M. Alright. So yang di atas pula 110 multiply 1.2 kita dapat lebih kurang 132. Kita choose the best city kat sini 150 ataupun 200 by 1 M. Right kan? So ingat current transformer nanti je the current transformer kita selalunya kita upgrade kita tambah 1.2 ataupun 20% daripada load current. Right. Okay. Dapat ni? Right Tengok ni. Ya. Batiar ni, Batiar. Remote panjang. Apa dia? Baktiar, ya, Baktiar. Ada apa Baktiar? Baru join ni. Okay, welcome. Okay. Macam tu cara kita nak buat assessment. Right. Tetapi kalau kita adakan banyak level. Macam tadi saya adakan generator. Then saya ada kabel. Ada transformer. Dan di sini pula ada transformer lagi. Di sini pula ada transformer. Right. Di sini pula ada lagi satu generator. In-house generator. Kita ada generator sini. Generator 1, generator 2. Ada TX1. TX2. TX3. Right. And ada lagi sini kata satu lagi transformer. TX4. And fault berlaku dekat sini. Right. Fault berlaku dekat sini. Ni kita kena analyze daripada atas sampai ke bawah. Sebab kita kena calculate what is the fault level kat sini. Cari berapa dia punya MVA fault dekat sini. Cari kabel ni berapa dia punya impedance dia, Z. So yang ini berapa MVA fault. Right. And both this transformer running in parallel. Kita calculate berapa dia punya MVA fault. And this generator may contribute some MVA ketika berlaku fault. Both running And also katakan dekat sini ada satu big motor. Ada motor here. Ni ada motor here. Ada HV motor ataupun medium voltage motor, ada motor. Engine motor ni juga akan contribute to fault.
level. So ada banyak step yang kita kena kira. So untuk yang pertama ni kita buat single level dulu. Tapi nak kira macam ni pun tak susah. Okey, lagi 2 minggu kita buat untuk yang sistem yang besar sikit. Minggu ni kita buat yang single level saya dulu. Agree? Boleh? Kan? Boleh kan? Tak ada masalah pun. Senang saja. Okey. Then protection scheme kita tengok kat sini. Protection scheme ni. Right. Time current coordination curve. Time current coordination curve. Dia ada 2 relay dekat sini. Ada 2 relay. Relay yang pertama kita ada relay E dan relay D. Fault happening close to relay E. So the fault current datang pada source to the fault point. Ini source. Source to the fault point. Right. By logic, relay E have to pick up and to treat ataupun to clear the fault by sending the signal to the circuit breaker, and circuit breaker must immediately open dia punya contact to clear the fault. So, bermakna dia relay pick up, hantar signal to VCB, VCB to open. Semua ni masa. Relay pick up, then to operate the relay, dia memerlukan masa. Kita call dia sebagai relay operating time. Then, relay akan hantar signal, tripping signal to the VCB. Right. Katakan kita ada circuit breaker dekat sini. Dia hantar tripping signal to the VCB. VCB also requires some time to operate. Kita panggil circuit breaker operating time. Right. So, apabila relay masa dia tambah dengan circuit breaker operating time dia, kita namakan dia sebagai fault clearance time. FCT. Fault clearance time. Masa yang diperlukan untuk dalam bahasa Melayu nak sebut macam mana, to clear the fault. Ya, apabila relay telah bertindak, hantar signal pada circuit breaker akan memutuskan bekalan. Dan baru fault is clear. Semua ni kita panggil fault clearance time. So, insyaAllah ada slide yang akan datang. So, in case of E fail to operate, kan? Yang E ni kita panggil saya sebagai mean protection. Ni. Mean protection. Mean protection. Yang D akan jadi backup. Ini akan jadi backup protection. Dia akan jadi backup. So, mean dan backup ni yang kita nak sebut dia sebagai discrimination. Ada orang sebut coordination. Tapi sometimes coordination dia ada makna yang lain sikit. Yang terbaik dipanggil discriminate. So, kita kena discriminatekan between E dan D. So, E supposed to be treat faster than D to follow. Sebab tu D dipanggil dia sebagai backup ataupun standby. Should E fail to operate, D akan ambil alih. In this case, kita tengok sebab dia tak ada transformer. Jadi tak ada transformer, dia mempunyai voltage yang sama. Same level of the voltage. Tetapi jika dia involve transformer, mana calculation kita tadi? Kalau dia involve transformer, macam ni, ada banyak transformer. Macam ni kan, kita ada banyak transformer. Then kita kena calculate reflection current. Itu yang tadi saya suruh kamu kira reflection current. Berlaku fault dekat low voltage, what is the reflection on the high voltage? Tetapi kalau feeder cable kita macam ni saja, right? Only feeder cable, so dia tidak ada reflection of the current. Current dia sama. Relay D dan juga relay E akan lihat arus rosak ataupun fault current yang sama. Right. So, kalau kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini.
Relay yang merah ni ya, yang merah ni. Ni merah, relay E. Ni relay E. Yang merah relay E. The black color is relay D. Relay D refer pada sini. Relay ni refer pada sini. Right. So akan berlaku fault current anywhere. Fault current dia masuk ke sini. Ni. Ni fault current. I fault. Dia masuk sini. I fault. Right. I fault flow di sini. Dia masuk ikut sini. Berapa KA, berapa KA, berapa KA. For example, katakan D is 1000 and D is 2000. Ni line ni. 2000. At 2000, relay 2000 fault katakan 2000, 2 KA fault. 2 KA fault, kita tengok line sini. Dan tengok line sini. Right? Line ini dekat sini. Dan line atas kat sini yang ni. Right. So kita tengok relay E akan operate at 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. 0.5 second. Macam itulah lebih kurang Dan untuk upstream relay, relay D, dia operate lebih kurang pada 1 second. 1 second. So, apabila kita minus 1 second minus 0.5, kita dapat 0.5 second. 0.5 second ni kita nama dia sebagai discrimination time. Discrimination time between relay downstream dan juga relay upstream. So discrimination time ni selalunya kita letak the best practice kita letak daripada 0.35 sampai 0.45 second. Lebih kurang macam tu. Kan? 0.35 hingga 0.45 discrimination. Discrimination time ni kita kena juga consider banyak faktor. Relay error, CT error, operating time of the circuit breaker. So all these things kita kira. So kita letak lebih kurang 0.35 sehingga 0.45 second. Discrimination. Right. Discrimination. And now kita tengok. Kita calculate. Cuba kita calculate. Kamu boleh calculate dengan menggunakan calculators ataupun menggunakan kamu punya application yang dulu. Saya dah cerita dulu kan. Kita cuba calculate. At 2 KA. Ambil 2 KA. 2000 kan. 2000. So 2000 kita tengok relay datang dia bagi dekat sini. CT ratio 500. Ni. Dekat relay E, CT ratio adalah 500. Stroke 1. Setting dia adalah 1. Bila setting 1, meaning that is 100% set. 100%. So setting dia 100%. 100%. Then dia gunakan standard time inverse dia. Ni is TMS. 0.1. 0.1. So kita calculate what is time pick up time at this setting. So kita boleh calculate. Kalau kita nak ambil, mula-mula kita kena calculate dekat sini. Kita kena cari apa? Dia punya apa? Kita cari P plug setting multiplier. Sebab plug setting multiplier dia tak nyatakan di sini. Di sini apa yang kita ada? TMS plug setting. This one is plug setting. Plug setting 1M. Ni plug setting 100% plug setting. But plug setting multiplier tidak dinyatakan kat sini. So, what is the plug setting multiplier? Bagaimana kita nak calculate plug setting multiplier? Plug setting PSM plug setting multiplier adalah I fault bagi dengan I set ataupun ICT ratio. Ataupun kita ambil, kita letakkan sini, I fault kita berapa? 2000.
bagi dengan CT ratio kita. Kita gunakan CT ratio pun boleh. 500/1. Berapa kita punya plug setting kita? 1 kali dengan 1M. So, how much you got? 2000 bagi dengan 500. Kita dapat 4 kali ganda. Right? Ini akan jadikan kita punya plug setting multiplier kita. Right? Dapat plug setting multiplier? Right. Then, gunakan kamu punya application. Masuk. Cari what is dia punya operating time. Standard inverse. Standard inverse, operating time dia T is equal to 0.14 bagi dengan plug setting multiplier kuasa 0.02 minus 1. Right, ya? Minus 1. Right, then kita kali dengan TMS. Kali dengan TMS. So, in this case, plug setting multiplier kita berapa? 4 kali ganda. So, 0.14 bahagi 4 kuasa 0.02 minus 1 kali time setting multiplier kita adalah, TMS kita adalah 0.1. So, kamu dapat time dia is 0.1. Tapi dekat sini ni kamu dapat 0.5. Ada tambahan saya tak tahu error dia, delay ni. Right, ya? Nanti saya kira lagi sekali. 2000 bahagi CT 500 bagi 1 kali 1 4 kali ganda. 4 kali ganda 0.14 bagi 4 eksponen 0.02 minus 1 kali 0.1. 0.4. Silap. 0.4 So dapat berapa ni? 0.4 betul? Berapa kamu dapat masa? 0.4 second. 0.4 hampirlah mungkin saya nampak kat sini. 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 kat sini. Hampir-hampir lah lebih kurang. Alright? Dapat calculate tak? Time. Dapat kan? So kalau kita gunakan kita punya application pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Right. So nanti dalam kita punya pembelajaran, nanti, dia juga suruh kita kira ibarat macam ni. Kan? Kita nak kira berapa TMS. TMS. Right. Port 1400 M, kita ada CT 100 over 1, plug setting 1, time multiply setting kita 1.0 untuk relay S yang very close to the 4 point. So apabila kita calculate dia punya plug setting multiplier, fault current divided by CT ratio. Ni, CT ratio. Tapi disebabkan CT ratio kita 100 bagi 1 kali dengan 1M adalah 100. Yalah, saya tulis 100. Yalah. Sebab kita set 1M. Right. So, kita dapat 14 kali ganda. 14 kali ganda, kita tengok delay ni. Ini 14 kali ganda di sini. Delay S. 14 kali ganda. Basically, 0.26 second. Masa dia, 0.26 second. Delay S operate at 0.26 second. 0.26 second ya. Delay A operate 0.26 second. So, for relay upstream R to operate, kita kena bagi margin dekat dia, margin. Right. So, margin in this case, kita letak margin di antara 0.3 hingga 0.4. Recommended margin. Right. Katakan saya ambil 0.3 margin. So 0.26
plus 0.3 adalah 0.56. So relay R dia akan operate at 0.56 second. At 0.56 second, kita nak set dalam relay kita berapa TMS. Berapa TMS kita nak set dalam relay kita. Kan? Jadi kalau tempat kamu besok, kamu tengok ada tripping kat bawah dengan kat atas. Jadi kamu nak further delaykan masa untuk relay yang di atas. Relay yang di bawah kamu tahu dah operate, katakan tadi dia operate pada 0.26 second. Tapi relay di atas laju sangat mungkin. So kita nak prolongkan masa dia, memanjangkan masa dia, kita bagi margin. Kalau margin dia terlalu kecil, dia terlalu laju. So kita bagi slow sikit dia margin. Katakan kamu ambil 0.3 campur jadi dapat 0.56. Jadi at 0.56 kita nak select curve mana ni? Curve TMS. Now kita kena calculate the TMS. So TMS, kita calculate TMS. Tak mana nak tulis, calculate TMS. So kita calculate TMS. Right? So kita calculate TMS. Ingat, the formula masa, ini semua kita gunakan standard inverse. 0.14 bagi dengan plug setting multiplier kuasa 0.02 tolak 1 kali dengan TMS. We already calculate just now. Therefore, kita ada masa dekat sini. 0.56 second. Right. 0.14. Then plug setting multiplier kita tadi berapa kita dapat? Plug setting multiplier 7 kali ganda. Ni, 7 kali ganda. Kan, 7 kali ganda. Kita ambil untuk delay atas 7 kali ganda. 7 kuasa 0.02 minus 1 kali TMS. TMS ni kita tak tahu. Therefore kita calculate TMS is equal to naik atas. 7 kuasa 0.02 minus 1 kali dengan masa 0.56. Ni time. Time ni. This is time. Operating time. Divided by 0.14. Right. So kita calculate, kita bagi 7 kuasa 0.02 tolak 1 bagi dengan 0.14 kali dengan 0.56. Kita dapat 0.15 TMS dia. 5 TMS. So, this as such, kita boleh select. So, as such, kita dapat 0.15, kan? Ataupun kita dapat di 0.16, 0.158. Saya calculate dapat 0.158 bersama dengan 0.16. So, kita calculate sini. Ambil sini, 0.16. Time multiplier curve dia, 0.16. 7 kali ganda, 0.56 second. Straight forward kita dapat dia punya jawapan. Okay. So dengan apps kita pun kita boleh kira, dengan calculator kita pun kita boleh kira. Minggu lepas kita dah ajar bagaimana cara nak menggunakan apps. Ada siapa yang tak boleh gunakan app, nak cuba lagi sekali? Ada? Okey belaka, semua boleh guna? Muhammad Ashikun, jangan saya baca, saya tak ada baca tadi. 100, fault current 700. 700, time multiply setting 0.9, tripping time 0.564. 0.564. Ni kat mana Ashikun? Time 564 ya. Right? Okey. Ada boleh pakai app? Kan semua boleh?
Okey, kalau boleh saya nak pergi lain pula, pindah. Sebab masa kita tak terhad ni. Right. Right So daripada data ni tadi, kita tahu dah apa guna data yang ada dekat sini. Betul tak? Kita boleh dapat lagi tak data kat sini tadi? Dapat tahu lah kan? Iaitu apabila kita nak buat assumption of the fault current dekat transformer ni, ataupun dekat sini, kita akan berdasarkan what is the impedance. Tetapi kalau dekat bus, kita lihat circuit breaker is already closed. So dekat sini akan jadi berapa volt tadi? 433 akan jadi 41, 5 volt. Ya, 423 akan jadi 415 volt. Right. Kalau dekat bushing ataupun terminal, kita berdasarkan pada 433 volt. So, disebabkan kabel ni kalau panjang, kalau kabel pendek ni kita boleh ignore lah sikit dia punya impedance. Tetapi kalau kabel ni panjang, dia ada impedance Z. So, we have to consider dia punya impedance. So, the impedance kabel ni kita kena tengok table lah. Supplier kan dia ada table kan, dia bagi table kan. Ya. Kena tengok table. Right? Kena tengok table. Tetapi dalam kita punya pengajian kita hari ni, kita abaikan dulu the impedance pada kabel. Kita gunakan berdasarkan pada Z impedance saja. Mungkin minggu depan lagi sekali saya akan calculate berdasarkan pada kabel pula. Right kan? Right. Di sini kita ada relay. Kita ada CT, kita ada relay dekat sini. Ingat ni CT, ni relay. Right. Yang ini dipanggil solid earding. Ni solid earding. Earding ni ada banyak Earding of transformer ni. Ada solid earding, ada NER. Tak banyaklah, 2 je. Kalau dekat transformer dia ada lagi satu, generator dia ada lagi satu. Dia panggil impedance yang gunakan very high grounding system transformer. Right kan? So ini solid earding. Ini 51 LV 51, kalau kita tengok dalam ANSI code, apa dia 51 ni? 51 ni adalah instantaneous overcurrent relay. 51 is IDMT relay. 50 instantaneous. 51N adalah output. Ada output relay. Jadi kita ada 2 output dekat sini. 2 output. Satu kita ada output di sini dan satu gunakan output di sini. Right. So pada output saya akan explain dalam masa yang akan datang. Untuk 1 minggu, 2 minggu sesi ni kita gunakan phase port dulu. Yes. Siapa cakap? Ya, kita gunakan phase port dulu Phase port kita berdasarkan yang ni. Ni saja. Right. Kemudian on the high voltage side ataupun medium voltage side, kita ada dipanggil CBCT relay. Ini. Setengah transformer dia ada, setengah transformer without CBCT. What is mean by CBCT? Covalent current transformer. Right. So dalam installation ni dia letak CBCT 50, very low to 1 amp. Dan dia ada lagi juga 50 N dekat sini. 50 ni adalah relay output instantaneous. 51 adalah IDMT. 51 IDMT. 50 instantaneous. Right, instantaneous. Right, Dan ada 51 IDMT. So ada combination. Dan dekat start point of the transformer ni, dia lagi satu relay dinamakan 51 NS. 51 NS meaning that standby output.
Standby up fault. Rated dia 4000 M juga Siti. Later mungkin kita akan jumpa pula Siti yang berbeza untuk output dekat Star Point yang menggunakan REF. Itu later kita sembang kemudian lah. So what is the purpose of 50G kat sini? Yang menggunakan CBCT. Some installation saya, tempat saya banyak menggunakan yang Delta site menggunakan CBCT Sebab dia tidak ada return neutral. Jadi kita tidak boleh pasang output relay yang biasa lah. So kita gunakan yang balance current output relay. Sebab tu dia gunakan 50N Residual. Dan dia gunakan CBCT. The CBCT di 50M, very small. Kita nak tengok bagi indikator kat kita before dia real fault. Sebab kalau kabel kita imbalance, CBCT ni akan pick up. Core balance current transformer ni, dia kalau kena masuk all the 3 phases kabel ni, kena pass through dia punya window. Lepas tu, dia akan pick up. So, dia akan bagi kita alarm. Meaning that ada some of imbalance current berlaku pada kamu punya incoming cable. It's supposed to be very balanced because delta kan. Tetapi disebabkan ada some leakage current somewhere, kabel kamu dah imbalance, CBCT ni akan pick up and dia akan bagi alarm. Yes? Siapa dia cakap tadi? Kan? Dia akan bagi kita some indicator of unbalance of the current pada kabel incoming to the delta of the transformer. Itu gunakan CBCT. Tapi jarang orang guna. Kan? Saya ingat normal installation jarang guna. Tapi tempat saya banyak kami gunakan CBCT. Right? Untuk incoming cable. Untuk delta connection. Right? Protective zone. So, relay they operate within dia punya zone. Right. Ada relay, zone dia terlalu luas, besar. Seperti kita namakan dia sebagai non-unit protection. Non-unit protection, dia punya zone of protection dia tu sangat luas. Seluas mata memandang lah. Mana selagi power flow across dia punya city, dia akan try to operate. Mana dia try to monitor. Another one, kita panggil dia sebagai unit protection. Unit protection meaning that dia ada zone to protect. Where is dia punya zone? Zone dia adalah between city to city. City to city. So kita ada city sini and city di sini. So ada 2 city. So zone of protection dia tu hanyalah pada this transformer saya lah. Itu dipanggil unit protection, meaning that dia ada limited zone of protection. If non-unit protection, dia unlimited protection. So katakan berlaku fault dekat sini, fault 1. All the relay along the fault line, starting from R1, R2, R3, R4 will see the fault current. Because follow the red arrow. Because the fault current yang warna merah tadi tu originated daripada source. Right, pada source. So apabila dia flow, every relay will see this fault current. All this relay try to pick up. Depending on dia punya setting. Right. Sebab tu, the relay is close to the fault point adalah relay nombor 4. Ni, paling dekat. So, this relay nombor 4, kita namakan dia sebagai main protection. The rest, relay nombor 3, relay nombor 2, and relay nombor 2, kita namakan dia sebagai backup protection. Right. Logically, the main kena operate dulu. The upstream relay has to backup and standby. Therefore, kita kena apply discrimination between relay 4 to relay 3 to relay 2 to relay
1. The number saya tulis dekat sini berdasarkan is a matter of number, nak tengok discriminate between different in time. Between in time, 0.4 second macam tu. Right. So, this relay fail to operate, this relay to backup. And selalunya backup terus sampai ke relay nombor 1. Itu dia panggil non-unit protection. But for the unit protection, this one unit protection, there is no backup. Because should there is a fault within the zone, yang warna merah ni, should the fault within the zone, the relay have to operate seberapa cepat yang mungkin. Mungkin kalau kita rasa orang katakan instantaneous, but kadang-kadang instantaneous pun tak boleh juga, kena delay juga. Some example, baru last week, saya power up 33 kV 11 kV transformer rated 80 kVA. Sorry, 80 MVA. 80 mega 33 kV besar. Patutnya 80 mega ni 132 kV baru sedap kita nak buat switching. Because at 80 mega apabila di switching, saya lihat pada PQ dia, PQ kita pasang PQ, wattage drop kali yang pertama tu cause my transformer tripping. And apabila saya tengok PQ, dia drop sampai 76%, 74% lah. Sampailah makna dia drop lebih kurang dekat berapa? 20% lebih. And dia trip. Dan dia trip. Lebih kurang 500 millisecond dia drop. So dia trip. So selalunya 80 MVA, kan? Kita switch on, kita nak soaking dia. Kita nak soaking 80 MVA. Selalunya kalau kamu agak dia trip adalah apa? Overcurrent, up fault, dia trip on the differential. Bila kita tengok the relay, what cause of the tripping? Differential trip. What is the time? Saya tak tahulah, orang lama-lama dulu setting kan. Setting time dia because dia kata this is very fast response relay, dia letak almost zero. Dia make it instantaneous. Bila dia make it instantaneous, kita switch on, in right is too high, right? Then the transformer is trip. So, kamu jangan panic lah bila sampai macam tu. Kita perlu kena knowledge kan. So, you look at the relay, visual is trip, differential trip. Then, buat apa? Adjust lah sikit masa dia. Bagi delay sikit. Right? You delay dia punya time. Ikut suka kamu lah. Kamu tengok dia drop tadi berapa? 500 millisecond. Kan? Dia drop tadi voltage 500 millisecond. So, kita override dia punya time. At certain time kita letak. Then kita power up. Bila kita power up, it's successful. Then I tengok lagi PQ. Bila I look at PQ, I nampak the voltage still drop pada 80 something percent. Bermakna still drop. Lebih kurang 20%. Bermakna when you power up the high voltage transformer yang biggest capacity, you will be expecting voltage drop. Kan? For example, katakan you power up this transformer ni. Transformer ni. Transformer ni 80 MVA. Katakan tadi. 33 kV, 11 kV. Dan dia akan pull the voltage ni. All the way ni. Dia akan pull the voltage. Because some voltage drop. Drop belah mana? Drop belah 33 kV lah. Sebab 11 kV ni baru nak build up the voltage. Why differential relay trip? Because kita mau ada differential relay ni, when you power up, you clear the circuit breaker, right? Yang primary dapat voltage full. Yang secondary is induced voltage from the primary. Dia baru nak build up dia punya magnetic flux. Right? So, voltage pada secondary tu lambat sikit nak build up. So, the relay dia tengok, the primary CT and the secondary CT ni are not matching. Tak matching. Dia tak imbalance, dia tak matching. Bila dia tak matching, they consider, this is ada differential of the current between primary and secondary. So, they cause tripping. Di subjek-subjek yang terakhir, nanti kita akan belajar apa tu differential relay dan juga REF. Okey. Fault clearance time.
Tadi I did mention to your people apa tu fault clearance time. Fault clearance time adalah apabila berlaku fault dekat sini, apabila berlaku fault, the fault current rush ni daripada source rush sampai pada fault point. Dia rush pada sampai fault point. Right? Then kita ada circuit breaker dekat sini dan kita ada CT. The CT will pick up this fault current. Hantar pergi pada relay, relay to process. Relay process the fault current dan jika sampai pada dia punya setting, melebihi dia punya setting, when I fault is higher than I set, dia akan triggering tripping. So this tripping circuit dia akan hantar pergi kepada circuit breaker. This tripping circuit dia hantar pergi kepada circuit breaker may cause the VCB to trip. VCB may require some time to trip. Normal 11 kV circuit breaker yang paling kecil adalah 630 M, banyak gunakan kat Malaysia. Right, 630 M 11 kV. Tripping time dia lebih kurang 0.50 second. Lebih kurang 2.5 cycle. Ya, untuk 50 Hz lah. Right, 50 Hz. Then ditakdirkan kita gunakan this instantaneous relay. Contoh, maybe IDMT. IDMT you have to calculate dengan time tadi lah. Macam kita calculate tadi kan. Time berapa? 0.7 second, 0.56 second. That is operating time dia. So katakan instantaneous relay ni katakan is about 0.03 second. 1.5 cycle or faster. Or slower. Depending pada relay. Right. Instantaneous lah. Maybe 1 cycle. Maybe 1.5 cycle. Maybe 2 cycle. Depending. So contoh saya ambil 1.5 cycle. Iaitu 0.03 time. So, and basically fault clearing time. Kita ambil 0.03 second. Relay. Ni untuk relay. Dan 0.05 adalah VCB operating time. Therefore, it requires 0.08 second to clear the fault. Jika fault berlaku dekat sini, circuit breaker kita akan trip dalam masa 0.08 second. Ramai orang kadang-kadang ni kita dah ingat, berapa lama fault tu clear? Kita cakap dengan relay saja. Tengok relay set berapa? Kita calculate masa tadi, 0.56 second to clear the fault. No. To clear the fault is not the functions of the relay. Function of the relay to pick up the fault current to process, kan? To process against dia punya setting. If fault higher than I set, dia akan hantar tripping signal to the VCB. VCB to clear the fault current by opening the contacts. Right. Opening buka dia punya contact ya. Right. Fault clearing time, relay operating time, breaker operating time. Right. Saya terbaca dalam satu buku ditulis oleh seorang engineer wanita daripada TMB. Dia kata basically the highest pun boleh pergi is 0.95 second. Bergantung kepada jenis circuit breaker kamu gunakan. Right, 0.95 second. Fault clearance time. So meaning that apabila kita choose the circuit breaker, choose the bus bar, choose the cable, right? Choose the cable. You have to make sure that the cable, the bus bar, the circuit breaker must be able to withstand that fault current selama 4.75 cycle ataupun 0.095 second. Cepat kan? Tak ada benda pun. Sebab for cable, normally kita rated 1 second. For bus bar, normally kita rated 1 second. Right. For circuit breaker, normally pun kita rated 1 second. Or some installation, they may go rated sampai pada berapa second? 3 second. Right. 1 second, 3 second. But some China punya produk, it can go sampai 4 second. Tempat saya kerja, tempat saya buat visit tu, circuit breaker kami, bus bar kami, semua 4 second. It's very good. Walaupun kita tengok barang dari China, tapi dia rated dia sampai 4 second. Dia dapat standard approval juga. Right.
So meaning that your cable ketika tu must be able to withstand a certain fault level sampai circuit breaker terbuka. If circuit breaker fail to operate within stipulated time, iaitu relay operating time plus circuit breaker operating time, relay operate, circuit breaker tak operate. Circuit breaker may operate but relay fail to give the signal. So bermakna dia prolonged fault current akan flows pergi bus bar, circuit breaker, load dan juga kabel while waiting the next highest level of circuit breaker ataupun the relay to operate. Bermakna dia by that time kamu mesti design kabel, kamu mestilah boleh withstand higher masa ketika berlaku fault. Ini kita kena consider lah. That's why kita kena belajar discrimination. Right. Fail relay yang pertama, second relay kena operate dalam jangka masa more than 0.4 second. Mana dia punya discrimination. Alright. Yang ini kita tengok pula, saya nak tunjuk dekat sini. Ini your circuit breaker. Right. Circuit breaker kita normally rated ada dua current rating, iaitu satu dipanggil bus bar rating 2000 M. 2000 M is full load. Kita katakan I full load lah. Can consider I full load lah. Or bus bar rated. Load current rated. Full load current rated. Okay, 2000 M. Right. Yang kedua, current juga rated dia sebanyak 20 kA. Untuk 11 kV ya. 11 kV, 12 kV normally 20 kA lah. Right. So 20 kA ni adalah I short circuit. I short circuit. Meaning that this bus bar, jika berlaku fault dekat sini, this bus bar can easily withstand 20 kA. Berapa lama? 3 second. Kan, 3 second. Kalau you nak lebih daripada 3 second, boleh tak? Fault higher than 3 second. You kena reduce the KA ni. Kena design. Waktu design tu kena reduce. Okay. But, normal practice, kita dah faham kan? 20 KA. TNB dia nak 20 KA saja dekat certain level. So, we have to calculate, make sure that bila berlaku fault, tak boleh lebih daripada 20 KA lah. Untuk 11 kV. Kan? Low voltage mungkin lebih lagi kot. So kita tinggal dikasih what is the operating time dia? 50 milisecond. Untuk 11 kV dan untuk 33 kV adalah less dan juga masa dia juga 50 milisecond. Opening time. Circuit breaker to operate 50 milisecond. And closing time dia adalah 60 milisecond. Tetapi untuk 33 kV lagi laju 10 milisecond. Ini tamko tamko. Jenis tamko. Right? Circuit breaker Untuk rating dia dalam 630, 1250 dan juga 2000 ampere. Full load current dia. Right. Yang ini adalah rated insulation level BIL. Yang ni BIL. BIL. 20 kA 3 second. Right. Breaking capacity dia 20 kA juga. Kan? And the rest is some other information. Right. About the circuit breaker. So meaning that fault clearance time kena consider breaker opening time dekat sini. Kena tengok katalog lah. Not only rely on the relays, but relays operating time plus circuit breaker operating time. Baru fault akan clear. Right. Ini internal construction of the circuit breaker. Right Ini hanya sebagai satu fault clearing time. Contoh Contoh. Tak mestinya correct ke? Right. Katakan calculate the setting IDMT over current relay. The feeder ni. Right.
Feeder fault current minimum 6 kA, maksimum 9 kA. Kadang-kadang kita ada low fault, kadang-kadang boleh berlaku high fault. As high it can go 9 kA, mungkin paling rendah dia boleh pergi 6 kA ya. Right. Then kita tengok dekat sini ada satu relay dekat sini. Relay dekat sini ni ada ni, kita kena faham ni apa benda ni. Ini setting dia, current setting. Saya panggil current corporal, current lance corporal tu. Kalau dua calik ni corporal. Ni. Satu calik ni panggil lance corporal. Yang current lance corporal ni untuk low set. Yang current high corporal ni adalah untuk high set. So satu relay, good of new days punya relay, satu relay kita boleh buat multi setting. Low set, high set, very high set. Ada juga sampai kepada high sergeant. Ni, high sergeant. This is very high set. Dalam satu feeder, kadang-kadang kita tengok ada combination of low and high and low and very high set. Bergantung gantung kepada designer, Right. So, the margin ni kena consider all these things. Ni, the margin tadi. Kena consider all these things. Sebab tu saya dapat lebih kurang 0.33 second. The margin. Right. Ada variable margin, ada relay error, ada CT error, relay overshoot and so on lah. Instrumentation error and safety margin. All this have become dah standard lah. Become dah standard ataupun rule of thumb punya practice. Kita gunakan banyak 0.33 sehingga 0.445. Kalau dulu zaman saya menggunakan electromechanical relay, kita pergi as high as 0.4, 0.45 pun boleh. Sebab dia very slow. But nowadays electronic relay is operate very fast. 0.3 second pun dah cukup baik. Kan? 0.35 per second pun bagus. Tapi bergantung. Do not too close. Do not too besar sangat dia punya margin dia. Kalau besar, too delay. Too delay, kamu heating up the cable, kamu heating up the circuit breaker, kamu heating up the bus bar. Too fast, takut trip yang di atas dulu. Right. And kita tengok low set setting. Ni low set. Island corporal. Ini low set. Overload current kita set 1.25. Ni overload. So selection of the current transformer dia bergantung kepada beberapa faktor lagi ya untuk CT. Kita nak select CT cara rule of thumb ya. Cara rule of thumb kita kena tengok. Yang pertama kita tengok CT, yang pertama kita kena tengok what is rated current. Rated load lah. Current. Berapa M? Full load kita. Yang kedua, kena tengok dia punya overload. Berapa persen kita bagi overload? Overload. Berapa persen you allow? 115, 110, 120, 125. Most lah. For transformer, normally kita easily can go 125%. Kebanyakan. Sebab transformer 125% tak ada masalah lagi. For transformer tu boleh operate 125%. So kita boleh sizekan 125%. Right, Right. Kemudian yang ketiga, kita tengok dia punya fault current. ISC. ISC. Untuk transformer. Jadi kalau kita budak-budak kita mengajar budak-budak AO nak ambil exam kan, AO ambil exam budak-budak baru. Jadi kita calculate what is the setting, what is the rating of the CT. Dia calculate what is the load katakan 1,000. 1,000 dia letaklah 1,100 ke 1,200 bagi dia lulus. Tak ada masalah. Sebab dia baru. Tapi kalau ambil B4, ambil B0, ambil computer engineer ke apa, so what is the right sizing of the CT? Bubur 1,200 nanti dulu. Kena calculate dulu. Do you consider dia punya fault current? Do you consider dia punya overloading dan sebagainya? Kita kena consider. Sebab jika berlaku fault, the current transformer tu dia akan ada limit dia pergi saturated. Bila dia saturated, dia tak boleh function lagi. Sebab tu kita kena allow dia apabila berlaku fault,
kita kena limitkan the fault current tu sampai beberapa kali ganda. That's why City kamu tu ada kelas dia tu, say dia adakan 5P10 ataupun 5P20. Right. So kita allow ke dia 20 kali ganda ke 10 kali ganda ke the fault current. Right. You have to make sure that the selection of the city ni. Right. So kalau fault berlaku dekat sini, bas dekat sini, right. Kamu ada city rated 600, dia berlaku fault berapa kali ganda? 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda, 6 kali ganda. Berapa kita allow? 10 kali ganda maksimum. Kalau 5P10. Meaning that the fault current jangan lebih pada 10 kali ganda lah. Right. Then kamu select the sizing of the city. Tapi kalau fault current kamu terlalu tinggi, lebih daripada 10 kali ganda, it can go as high as 5P20. Right. At 5P20, the erroneous kita tu hanya 5%. 5%. Right, 5% dia. So, kita kena consider those things. So, kalau kita tengok load current is 384 M. There is load. Demand. Demand 384 M. Right. So, 384 M. Then, kita nak calculate berapakah size city yang terbaik. Kan? Full ni. Yang ni tengok sini overload setting 1.25. Right kan? 1.25. Load current 0.125%. Plug setting dia ambil 80%. Time setting 1.25 second. Relay normally inverse. Right. Therefore, kita tengok 384 kali 1.25, kita dapat 480. Right. You got 480, consider the loading. Right. Apply lagi 1.2. Apply lagi 20%, kita dapat 576. That's why the rating jadi 600 ampere. Right. Spare margin. Spare margin ni normally 20%. 20%. So any city sizing, kalau load current dia 100, bubuh lagi margin 20%. Kalau tidak ada overload, tidak ada apa kan, kamu letak lagi 20%. That is rule of thumb. Kan? Tapi kalau ada overload, kita apply with the overload setting. Load current 384 multiply 1.25. So berdapat berapa? 384 multiply 1.25, you got 480. Sini. 480. Right. Then 480 multiply lagi 20%. Multiply 1.2, kamu dapat 576. Bulat jadi 600 M. So cara kampung lah kira 600 M. So kita dapat that is the city rated. Right. Faham tu? Boleh? Right, ha? Right. Kena tengok Tengok. Sebab tu city, apabila kita nak commission, kita kena buat ujian dia. Betul tak? Commissioning test kan? Di antara commissioning test yang perlu kita buat adalah stability test kita kena buat. Jangan skip. Kita nak tengok berapa dia punya ni curve dia. Ni. Voltage ni. Voltage ni mana voltage kepala lutut. Ni. Kenapa ni point tu penting? Relay ni dia beza. Relay 5M, relay 1M, yang 5 relay kelas 0.1, 0.2 dia punya ni curve dia berbeza sikit. 5M ni curve dia lebih besar daripada 1. Right. 0.1 lebih kecil lagi. Right. So maksud
maksud dia punya apa tu, ni point dia tu kamu faham kan? Iaitu apabila 10% of incremental of the wattage, current akan berganjak sebanyak 50%. Agree? Agree kan? 50%. So apabila kita relay kita operate, dia ada wattage. Right, across the relay dan across the city. So the operating voltage ni tidak boleh lebih ni point voltage. Mesti bawah daripada ni point voltage. Okey, saya boleh ambil note dekat sini, makna minggu depan, minggu lagi sekali, saya akan cerita lebih sikit waktu starting tu kenal dengan current transformer. Iaitu apa itu ni point, bagaimana nak calculate ni point, bagaimana nak calculate dia punya operating voltage. Setuju tak? Nak kan tak payah? Ataupun dah tak payah buat dah tu. Sebab kadang-kadang saya tak nak turun pergi yang bawah sangat. Kan? Kalau turun bawah sangat nanti kita banyak benda kita tak boleh achieve. Tapi tak apa, saya boleh spend masa sikit. Kita akan calculate what is the ni point, operating voltage dia. Dan juga some error. Apa tu dinamakan sebagai phase error. Kan? Ada error ditunjuk pada minit. Ada error ditunjuk pada degree. Right. Tetapi whatever is the error of CT, kan? Whatever CT adalah, kita kena faham lah. Bila error ni bermakna dia, kita ada primary and secondary. Secondary kan? Ini secondary, ini primary. Primary and secondary not always in phase. Okay, primary and secondary is not always in phase. Bila dia tak phase, dia mesti ada out of phase lah. Berapa persen dia phase angle dia. Kan? For single phase, kalau kita tahu kan, kalau phase to phase, phase displacement untuk phase to phase adalah 120 degrees. 3 pasal kan? Satu pasal berapa? 180. Right. So, sini dia panggil angle ni. Ni angle. Berapa degree? Berapa degree? Berapa degree? Ini kita kena faham dah berapa degree dia, berapa angle dia, berapa degree. Right? Macam kita belajar, kita tengok ini dengan ini. Ini ada berapa degree ni? Dia phase displacement. Ada degree dia, berbeza. Macam kita tengok DYN 11. Ni nak cerita DYN 11, saya terlupa tadi. Kita tahu buat transformer, saya terlupa DYN 11. Tak apa. DYN 11, DYN 11 transformer. DYN transformer. Ingat, D ni delta. Delta. Dan Y ni star. Jadi star ni dia duduk dekat mana ni? Ini reference. Ini reference dia. Reference dia. Reference ni dekat neutral. So star ni nak duduk belah mana? 11. 11 ni pukul 11 lah. Bermana dia duduk ni pukul 11. Ni pukul 11. Saya locate kat luar dulu. Sebelah macam ni. 11. So, neutral. Sini. So, phase displacement kat sini adalah 120 degrees. So, vector rotation. Vector rotation kita tidak boleh ubah. Yang boleh ubah phase sequence. Jangan berubah. Jangan tersilap. Kadang-kadang kita ajar attachment kita tersilap. Bila saya buat oral kat dia, orang tu kalang kabut. Vector ubah RYBB, RY. Wish, boleh pula ke? Tak boleh. Yang ubah tu phase sequence. Apa beza phase sequence? Phase sequence dengan vector sequence. WECTR, vector sequence. Vector sequence ni dia tidak dia fix tetap. Iaitu dia selalu always counterclockwise. Tapi phase sequence kita boleh ubah. Kita boleh counterclockwise, can be counterclockwise, can be clockwise. Iaitu kita boleh ubah. Ubah apa? Ubah dua terminal. Ubah dua terminal. Dua terminal iaitu RYB ni kita ubah. Ada two terminal, motor kita akan berubah rotation dia. Right, motor akan berubah rotation. Itu kita boleh phase sequence. Tapi vector sequence, normally, saya tak tahu kalau ada orang datang belajar tempat lain, kita tolong verify sama-sama lah kan. Saya belajar pada pengalaman saya lah ni. Kan? Vector sequence melalui kepada apa? Counterclockwise. Ni, counterclockwise.
Counterclockwise jadi R, B, Y. Vector sequence R, B, Y. Jadi, kalau di sini R, sini R kecil. So, ini akan jadi B, sini akan jadi Y. Betul. So, kita locate di dalam dia kat sini, R, Y, B. Y, R. Tuan Asyikun, okey Tuan Asyikun, boleh betul tak ni? Tolong verify. Right, Jadi, ini dia panggil 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock meaning that 30 degrees. 30 degree ni kalau kita tengok jam. Pukul 12, pukul 11. Pukul 11. Sini pukul 11. Sini pukul 1. Pukul 1. 1, 2, 3. Setiap 1 hours adalah 30 degrees. Right? Tiap 1 hours adalah 30 darjah. So, sekarang ni dia duduk kat sini. Star point. Duduk kat sini. R kita. R. Bermakna delta point dia di sini. Delta point di sini. 12. Reference dia dekat sini. Neutral. Reference dia. So, meaning that kalau counter clockwise bergerak ke sini, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bermakna sekarang ni low voltage ataupun stop point sekarang ni leading the delta by 30 darjah. So, meaning that sekarang ni R lead R besar by 30 darjah. R besar ni apa? Delta. R kecil ni adalah stop. Stop pada low voltage. So, 30 darjah. 30 darjah ni berapa second? Berapa laju? Kalau nak kejar, data nak kejar. Boleh kejar tak? Okey. One cycle, kita menggunakan 50 cycle per second, right? 50 Hz. Ataupun 50 cycle per second. 1/50 is equal to 0.02 second. Bersamaan dengan 20 millisecond. Betul ya? Kalau calculate ni kamu tolong verify saya cepat dah sebab saya ni matematik jam terus. Kan? Matematik saya tahu pandai. Kalau tak ada kalkulator ni saya tak boleh nak cakap. Right. 1/50 0.02. Ini yang Cik Asyikun tegur saya masa buku biru mula-mula keluar. Saya salah kira dekat ni. Terima kasih tuan. Kan? Right kan? So, bila dia lead ataupun lag sebanyak 30 degree, kan? Kita ada cycle, kita punya sine wave kita. Sine wave kita start daripada kosong, complete cycle jadi 360 degrees. Tengah-tengah ni 180 degree. 180 degree. Ini dipanggil one cycle. One cycle bersama dengan 20 millisecond. Right, 20 millisecond. Jadi 30 degree kita ambil 30 bahagi 360 degree multiply by 20 millisecond. Cikgu Kamarul, berapa Cikgu Kamarul? Berapa dapat? 30 bahagi 360 multiply by 20, you dapat 1.67 lah 1.67 millisecond. Bermakna dia star mendalui ya syukur alhamdulillah. Dan bermakna star mendalui delta sebanyak 1.67 millisecond.
1.67 milisecond bersamaan berapa cycle? Tolong kira untuk saya. Sebab kita bila kita ajar anak didik kita ni, cikgu-cikgu, saya rasa ramai cikgu-cikgu sini dan juga saya rasa ramai student-student dekat sini kan. dalam kelas ni, kita bukan saya bercakap kena dengan second, milisecond. Tapi baik juga kalau kita sebut dalam bentuk cycle. Mudah kita dapat buat analisis. Wah, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. Tapi kalau milisecond, budak-budak tak dapat baca ni, tak nampak. Sebab kita tidak boleh tulis masa tu dalam bentuk graf. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk cycle, kita boleh nampak. Okey, relay ni trip dalam masa 20 milisecond, 1 cycle. Instantaneous relay ni trip dalam masa 2 cycle. Mana 0.04 second. Betul? Jadi kita kena tunjuk juga dalam bentuk cycle. Right kan? So 0.64 milisecond, berapa cycle? 0.67. Berapa cycle kita dapat? Kalkulate lah. Siapa nak kalkulate, saya buat kalkulate. Siapa tak mau kalkulate, boleh kalkulate. Itu kita akan DYN11. Bermakna star always lead the delta by 30 degrees at 1.67 millisecond. Right. And 11. 1. Dia positif terbalik. Dia pergi nombor 1. Bila nombor 1, mana still counterclockwise, tak boleh ubah. Vektor tak boleh ubah. Vektor pusingan tidak boleh ubah. Betul. Siapa jawab tadi 0.08 cycle tu. Betul ya. 0.08 second. Ambil 1.67 bagi dengan 20. Base dia 20. 20 milisecond. Kan? 20 milisecond. Jadi, sikit je laju. Tak sampai pun 1 cycle. Kan? So, tak mana saya tadi ya. DY1. So, DY1, DYN, masa dia tetap sama. Because dia 30 degree juga. Cuma satu lead, satu lagging. DY1, dia lagging. Because why? Dia menghala ke kanan. Sedangkan vector group kita bergerak ke kiri. Dia bergerak ke kiri. Jadi, dia lagging. Maknanya dia mengikuti delta sebanyak, lagging sebanyak 1.67 milisecond. Right. Boleh tu dekat ni. Then, apa beza DYN punya connection dengan DYN 11 dan DYN 1 punya connection? Star tetap sama. Star tak berubah. Star dia tetap sama. Kan? Sama ada DYN 1, DYN 11, dia tetap sama. Tetap sama. Jadi apa yang berubah? Yang berubah dekat sini adalah dia punya delta connection. Delta connection ya. Delta connection yang berubah. Iaitu delta connection DYN dan DY1 dia tak sama connection dia. Right. Saya ambil contoh saya ambil satu nak ambil ruang kosong Okey. Ruang kosong. Saya ambil ruang kosong Alright Then saya ambil DYN 11 saja dulu DYN 11. Sebab apabila kita ada nak buat protection kata transformer kita ni is 500 ataupun 250 kVA kecil ya. 205 kVA ni selalunya letak atas tiang, pole. Dia panggil apa? Pole substation ke? Substation atas tiang ke? Lama tak cakap dah ni. Pole sub lah kot. Saya nak sebut tak apa nak kerti dah ni. H-pole. H-pole lah. H-pole substation. Right. Biasanya H-pole substation ni, dia menggunakan fuse, TNB. Dia tak gunakan VCB. Kan? Tak boleh bawa ACB ataupun MCB letak atas tiang tu. So dia gunakan fuse. Sebab yang kecil-kecil kan tak pandai nak pasang circuit breaker So dia gunakan fuse.
Gunakan fuse. Fuse apa kita panggil ni? E, D, O ke?